ada dengan ulama. Tak jumpa Syekh Zakaria Ansari ni kan, hadis-hadis ulama-ulama hadis semua, sanad-sanad orang ambil sanad-sanad, apa segala sanad fiqh ke sanad hadis, dia mesti mai bertemu kat Zakaria Ansari. Dia mesti mai bertemu kat Syekh Zakaria Ansari kan. Kalau tak ada, Syekh Zakaria putus sanad. Apa pun Syatibi ke ataupun qiraat, dia mesti Zakaria Ansari ya. Ulama hadis mai India pun, ulama hadis India, cuba kita baca dia punya silsilah dulu. Kan? Dia jumpa Dahlawi kan, dia jumpa Syekh Toib, ambil sini Zakaria Ansari, dia mai jumpa ke situ. Dia tak boleh pergi lari. Sebab tu hadis ni asalnya mazhab Syafi'i. Hadis ulama Syafi'i yang menguasai sebenarnya, tapi ulama Syafi'i tak berhimpun macam mana di India. Sebab tu di India kadang-kadang bila kita pergi nak pergi meja hadis, ulama India kata apa? Ulama Syafi'i lebih alim dengan ulama Hanafi hadis ni. Sebab apa? Sanad hadis ni dia pergi jumpa dekat, dia akan jumpa Zakaria Ansari, dia akan jumpa mazhab Syafi'i. Dia jumpa Zakaria Ansari, dia main Nawawi, dia sampai jumpa sampai ke atas. Dia tak pergi ke mazhab lain. Begitu kok apa-apa pun sanad ijazah, dia akan jumpa kepada Zakaria Ansari. Ya, dia begitu. Sebab tu ulama India tabik. Apa? Guru mereka semua Syafi'i. Tapi guru yang atas lah, yang ke-10, yang ke-5, ke-6 di atas. Kan? Tu Syekh Ulullah Dahlawi pun 3-4 guru dah semua Syafi'i. Dia naik ke atas semua Syafi'i. Cuma kita ambil mana? Sanad India. Cuma tengok di atas, di atas sekali semua Syafi'i. Dia mai Zat Ibrahim Bajuri ataupun dia mai Ibn Hajar, aku dia jumpa Zakaria Ansari. Baik. Habis itu. Ketiga, baqa. Tidak. Ketiga, baqa, dia panggil tartib zikri. Tertib ni pada sebut, bukan waqi'i, bukan wakilnya, hakikinya begitu dah. Sifat Tuhan bukan bersusun begitu. Dia panggil tertib zikri. Dia panggil tertib pada sebutan saja, bukan waqi'i, bukan hakiki, bukan sebenar dah. Sebab sifat Tuhan ni ada di Tuhan, tidak ada permulaan juga. Jadi macam mana kita nak kata ni ada dulu ni kemudian, cuma nak sebut serentak tak boleh. Kalau boleh sebut serentak, sebut dah kan. Wujud sampai kalam tu berembuk sekali kan. Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh nak sebut tertib. Ketiga, baqa. Arti baqa kekal. Kekal ada zat Allah Ta'ala. Kekal ada zat Allah Ta'ala. Iaitu kekal ada Allah ini, bahawa tiada hilang adanya. Tiada hilang adanya ada Allah. Artinya adanya tu, takut silap letaknya tu, ada zatnya Allah Ta'ala sekali-kali. Jadi baqa ni kekal ada zat Allah, tiada hilang adanya ada zat Allah sekali-kali, dan tiada berputus, tak putus ada Allah. Kekal selama-lama, tak putus. Ada kita ni putus. Tu. Dalam kitab nuskah tu berputuskah putus? Berputus. Ya, banyak nuskahnya berputus. Ada nuskahnya putus. Tapi nuskah lama pun berputus. Tapi tunggu pada asli mentasih, dia kata eloknya buang ber. Sama ada dia tertulis ataupun dia baru ubah, ataupun silap cetak. Sebab bila sebut berputus ni, berputus-putus mana ada, kemudian ada, tiada, ada, tiada. Dia boleh faham tajaddud, timbul datang kan berputus-putus.
Tak, dia nak bukan Tuhan ada, Tuhan berputus, ada tiada, ada kemudian tiada, kemudian ada, tak, bukan. Putus tu tak boleh sekira. Tak boleh putus. Nampak? Kita kena faham. Sebab tu adanya Allah, tiada hilang adanya Allah sekali-kali dan tiada berputus. Tapi jangan duk pi potong lah. Memang dalam kitab pun ada, banyakkan nuskah ada, cuma buat bulat. Kan? Buat bulat. Kita sebut kata tidak ada lapas ber. Paling baik tidak ada lapas ber. Sebab disebut berputus, kita faham makna Tuhan ni putih boleh, berputus tu yang tak boleh. Faham? Gila tak boleh putih, berputih memang tak boleh lah. Faham tak? Dia tak faham tanya, tak faham kat tangan lalu tu boleh. Boleh kat tangan. Kalau nak lawan pun boleh tak? Ustaz saya tak juga, boleh, tak apa insya-Allah. Kita berikan nak ni. Boleh tanya, Ustaz saya pasal saya sedengar, boleh tanya misalnya. Dulu banyak dia suka bila nak bila lawan dia. Bila lawan ni maknanya dia faham. Dan tiada yang tak lawan kadang senyap tidur. Dia tidur nak lawan apa? Dan tiada berputus, yakni tiada putus adanya Allah. Ada Allah tak putus. Ada Allah tak putus, ada Allah. Ini sebab apa dia kata begitu. Dia bakok ni macam-macam pandangan ulama. Definisi atau takrif bakok. Ada ulama kata bakok ni ibaratun an salbi al-adamil lahi. Ibarat daripada menapi ketiadaan yang menghubungi wujud Allah. Maknanya menolak Adam yang ke depan. Menolak matilah kita kata. Adam yang lahir. Lahir ni kalau sabit belakang, dulu kita ni lahir ni depan. Jadi bakok ni ibaratun an salbi al-adamil lahir. Ibarat daripada menapi tak ada yang ke depan, lil wujud, bagi wujud. Ataupun ada ulama kata ibaratun an adamil akhiriyah. Ibarat daripada tidak ada akhir. Dia sifat salbiah bila kita sebut, kita takrif mesti dengan tidak. Salbu. Dia begitu. Dia tak kata kali tak wujud. Kudrat ni ibaratun an adamil ajzi. Tak boleh. Tak boleh disebut itu. Salbiah saja. Adam ni. Jadi ada ulama kata bakok ni ibaratun an adamil akhiriyatil wujud. Ibarat daripada tidak ada akhir bagi wujud. Jadi dua-dua ibarat ni makna sama. Tapi barangkali saya pun barangkali lah tebak takrif begini dia akan kait dengan wujud. Ibaratun an salbil adam al-lahik lil wujud. Ibaratun an adamil akhiriyah lil wujud. Bila sebut wujud, kita kena jawab banyak. Tidak ada akhir bagi wujud. Tidak ada Adam yang menghubungi wujud. Bila kita sebut wujud, kan wujud kita bagian dulu, wujud ni khusus. Betul? Wujud ni khusus ni. Kidam ni bukan kat sifat kidam Allah saja, sifat-sifat yang lain pun semua kidam. Semua qadim. Makna kidam ni umum. Maknanya ibarat daripada menolakkan Adam yang menghubungi wujud. Bila kita sebut wujud, dia khusus bagi sifat ma'ani. Dia kena kata apa? Tak apa faham. Nak bagi umum kena kata apa? Wujud ke atau apa? Subut. Yang maknanya sungguh. Jadi di situ banyak makna kena jawab. Tapi kata ulama, dah habis sebut wujud, maknanya subut. Tak perlu kelahi dari situ. Barangkali Syekh Ismail ni dia terjemah tidak hilang, tidak berputus ni. Ada satu lagi pandangan ulama mentakrifkan bakok ini dengan takrif yang lain. Dia kata apa? Bakok ni istimrarul wujud fil mustaqbal ila ghairi nihayatin. Istimrarul wujud, berkekalan wujud fil mustaqbal pada masa akan datang ila ghairi nihayatin, sehingga tidak ada penghujung.
Begitu. Bila sebut istimrarul wujud, berkekalan wujud, maknanya apa? Tak putus. Faham? Tak putus. Tapi di takrif ni pun ada ke ulama lawan. Lepas tu kalau nak cerita nanti semua tenggelam. Bukan kata ni saya sini tenggelam. Kalau nak cerita dia pun duk lawan. Oi, nukek dengan wujud. Kalau wujud dia khusus bagi hak wujud, hak sebut tak masuk. Yang kamu pergi takrif istimrar tu bukan salbih kena adam. Kemudian sebut pada mustaqbal, Allah ada, Allah tak berkait dengan masa. Istimrarul wujud fil mustaqbal ila ghairi nihayatin. Ni payah. Nak beritahu kata ulama rubah dahsyat tu. Dahsyat. Nak tahu dahsyat, cuba belilah kitab turas halaman, cuba baca dalam tu. Tak boleh baca sah kita tak pandai. Kadang kita pasal pandai, cuba baca Ad-Dusuki. Kan? Cuba baca ni Hasyiah Amir Abdul Salam. Cuba baca kitab Ibrahim Al-Bajuri. Tak payah baca itulah Kifayatul Awam. Fathul Majid, baca dalam je, luar tu dalam. Masuk tak keluar dah. Saya sendiri kalau dalam itu masuk tenggelam lari masuk balik. Konon nak masuk ke dalam. Tak boleh bahaya. Keluar balik. Takut tak faham langsung. Nabi tahu kata hebatnya ilmu ulama dulu. Itu ulama dulu. Hak dulu lagi hebat. Lepas tu bila hak mereka tak tahu, kami tak tahu, dia tak kata apa. Itu semua tak betul. Kami tak tahu sebab dalam. Sebab kita nak faham dalil nas kadang-kadang dengan mantuk, kadang-kadang dengan mafhum. Dengan mantuk tutur yang zahir, kadang dengan mafhum. Mafhum ada dua, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Lalu sempit. Ni ulama tu dia faham cukup dalam. Kita dengan mantuk, dengan zahir perkataan, mafhum kita tak pakai. Dia kata tak pakai, tapi kadang dia pakai. Jangan kamu kata mak pak kamu tu mantuknya, jangan mak paknya. Tu saja. Sepak tak apa. Tapi kalau tanya dia pun tak boleh sebutlah. Sepak lagi tak boleh. Faham mana? Mantuk bukan sebut begitu. Kullu amri, setiap pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah, maka putih berkat. Tak ada berkat. Situ ada suruh kan? Tak ada suruh. Mantuknya khabar. Apa dia beritahu setiap pekerjaan tak mula dengan bismillah, tak ada berkat. Ada Nabi sebut mulailah dengan bismillah, tak ada. Tapi mafhum di sebalik itu Nabi suruh kita mula dengan bismillah. Nampak? Mafhum tu pecah pula. Mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Tak mau cerita tadi siap. Nak beritahu kita sampai itu ilmu saya yang cetek. Kalau ulama dia ada Allahu Akbar. Kita nak tahu hebat tak hebat, kita yang alim bahasa Arab ni pun cuma baca kitab ulama-ulama dulu. Jangan baca kitab moden ni, turas. Turas. Hak moden ni atas katil boleh baca. Nak beritahu kata bezanya ulama turas dengan ulama moden ni. Saya duk baca stam. Saya duk baca stam mantika tafsir, saya duk baca. Tak pernah saya tengok. Mai buka-buka kat mana? Berapa tak ada satu payah. Tonton pak. Apa dia cikgu Azhar. Sambil celak gigi rokok dom tu boleh lah, dia tak isap rokok dom lah. Sambil rokok dom boleh. Tapi kalau kita turah jangan. Baca rokok dom kelena. Kau tak faham. Ni nak beritahu kata hebat kita turah ni. Lepas tu berkat. Nak beritahu kata bila kita tak faham, mana kita tak faham ilmu lepas, jangan kita duk petikai. Dan ambil sikap tu. Baik. Ni Baqarah ni pun dah payah lah. Kita tak melihat Arab ni. Kita tak melihat Baqarah ni pun payah lah. Baik. Baqarah. Itu. Jadi barangkali Tok Syekh dia ambil faham daripada istimrarul wujud, berkekalan wujud Allah fil mustaqbal, pada masa akan datang, ila ghairi nihayatin, sehingga tidak penghujung. Maknanya apa? Tak putus wujud Allah. Itu yang Syekh sebut tiada putus. Nak baca berputus pun boleh baca lah, BP lah nak baca tu. Kalau orang tak mendalami tak apa. Nak dalam jangan kait berputus. Bila berputus dia tajaddud. Dia panggil ataf tak hilang kepada tak berputus. Dia panggil ataf am di atas khas.
Mustahil lawannya. Baik, itu dah saya sebut dah awal. Baqa' pun ada dua makna. Baqa' ada makna ada dua makna, ada dengan makna inqita', habis. Ada makna inqita'. Ada dengan makna habis dan selesai. Itu makna baqa'. Dialah yang tinggal. Ada dengan makna al-baqa' ba'da fanal asya', kekal wujud selepas binasa yang lain. Itu pun dia panggil baqa'. Maka yang akhir ini kita tidak boleh nafi. Mana? Al-baqa' ba'da fanal asya', dia masih tinggal, masih kekal selepas yang lain binasa. Ini kita tidak boleh tolak. Kalau kita tolak kafir. Sebab apa? Huwal akhir. Ini yang Quran sebut huwal akhir. Apa makna akhir? Akhir bukan makna dia yang lah, bukan makna al-inqita'. Dialah yang last binasa. Dah, dengan makna akhir ni mana? Yang lain semua binasa, dia duk ada lagi. Awal saya sebut dah bulan lepas. Apa makna kidam Allah? Kidam ni dipahami pada awal. Awal apa makna? Awal ni makna al-ibtida', permulaan. Permulaan ni tak sah sandar kepada Allah. Sebab ada Allah tidak ada permulaan. Awal dengan mana Tuhan ada sebelum yang lain ada. Yang lain belum ada, Tuhan duk ada dah. Ini banyak awal. Akhir pun mana? Yang lain sudah binasa, dia duk ada lagi. Inilah yang dimaksud dengan awal dan akhir. Sebab kadang-kadang kita sebut apa? Kidam, nafi awal, tolak awal. Baqa' nafi akhir Tuhan. Tuhan awal tu, Tuhan akhir tu. Wal awal wal akhir. Itu kita kena faham. Awal ada dua makna. Awal dengan permulaan. Ini yang kita nafi. Awal dengan makna kekal selepas yang lain ada Tuhan sebelum yang lain wujud. Ini awal ni yang masuk dalam Quran. Hak ni kalau siapa engkar dia jadi kafir. Begitu juga baqa'. Baqa' ada dengan makna al-inqita', habis, selesai. Ada baqa' dengan makna kekal selepas yang lain binasa. Ini akhir sebut dalam Quran. Yang ni kalau siapa tolak kafir. Tapi kalau tolak baqa' dengan inqita', dialah hujung. Maka itulah yang dimaksud dalam kitab ini, dalam perbahasan baqa'. Tuhan kekal. Tuhan tak binasa. Tuhan tak inqita', habis dan punah dan binasa. Nak faham elok. Habis. Artinya mustahil lawannya lawan baqa'. Apa dia lawan baqa'? Iaitu lawannya baqa' fana, binasa. Artinya arti fana, takut tak faham arah. Binasa, iaitu binasa, takut tak faham binasa. Tak faham ni tak tahu. Hilang adanya. Tuhan tak boleh hilang adanya. Hilang adanya kemudian daripada sudah adanya, tak boleh. Tuhan tidak boleh hilang adanya. Sebab tu sifat ni, kidam baqa' ni bila kita buat, jangan kita pisah. Jangan kita mandai-mandai. Ulama dulu buat kidam baqa' keluar, aku nampak pergi lain di kidam Bukhara ta'ala wadi wahdanya baqa'. Jangan tu, pandai-pandai. Tak boleh, ulama kira siap. Dan Allah bersebut wal awal wal akhir. Dua itu diganti. Wal awal wal akhir. Apa? Kita tidak boleh kata Allah ni siapa? Allah ni tidak ada awal. Tak boleh. Dan kita tak boleh kata Allah ni apa? Allah ni yang tidak ada akhir. Tak boleh. Allah kena kata Allah ni yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia kena ganti. Sebab apa? Allah ni setiap yang tidak ada awal. Allah ni mana tidak ada awal? Tidak ada awal. Apakah selain pada Allah yang tidak ada awal? Azali. Azali tidak ada awal, dia tidak ada permulaan. Azali, masa azali orang tidak ada permulaan. Tapi dia ada akhir. Akhirnya mana? Ma la yazal. Bila Allah cipta makhluk, dia tidak ada azali dah. Azali tidak ada awal. Sebab apa? Azali ni masa Allah duduk satu dia. Allah duduk satu ni bila? Tidak ada bila. Jadi azali tidak ada bila.
Tapi dia ada hujung. Mana hujung? Bila Allah bersama makhluk yang lain. Mana? Allah mula bercipta, azali dah tiada. Dia panggil ma la yazal. Ni kalau faham kita Arab. Kita Arab tu sebut. Kitab lama-lama disebut. Kalau kitab terkini yang baiknya ni Kubra Yakinat Syabuti. Dia kata koman dah dalam kita ni ustaz ni tak faham istilah-istilah. Dia sebut hebat yang Kubra Yakinat. Dia memang turah ilmu dia. Walaupun dia ni orang yang ulama yang terkini, tapi dia yang hak lama dia kuasai. Lepas tu Buti ni datang siapa berdebat dia tak pernah menang. Dia buka setiap tahun buka untuk mana-mana parti-parti yang nak berdebat. Dia pandai hak lama, dia pandai hak baru. Kalau cara lama dia cakap cara lama. Kubra Yakinat, cuba tengok. Tu. Dua ni perlu diganti. Kita tak boleh kata Allah ni ada tidak ada awal. Azali tidak ada awal, tapi dia ada akhir. Kita tak boleh kata Allah ni tak ada akhir. Itu Allah. Apa tak ada akhir? Mana tak binasa kiamat nanti. Syurga neraka tak binasa. Bidadari tak binasa, ruh tak binasa. Banyak yang tak binasa. Nanti saya akan sebut. Betul nak kata Allah ni tidak ada awal, tidak ada akhir. Selesai. Siapa benda tak akan sebut. Lepas tu Allah ganding wal awwal wal akhir. Allah kata wal awwalul ladzi kaza kaza wal akhir. Allah tak sebut begitu. Wal awwal akhir. Allah ganding dua. Dia ganding dua sebab apa? Nak nama aku dia mesti dua ni, mesti ganding. Dia tak boleh kata Allah wal awwal. Dan tak boleh kata Allah wal akhir saja faqat. Faqat tarik. Wal awwal wal akhir. Serentak sekali. Sebab tu kidam bakar ulama akan sebut sekali. Dan ada ulama pula kadang-kadang dia kata apa? Dari kidam nanti dia akan sebut di bakar. Dia buat pendek-pendek. Kalau kita tengok Faridah kan, kidam bakar pendek tu ada faham. Sebab apa? Dari bakar tu dari kidam tu dia bakar. Dia buat begitu je. Sebab dua ni perlu diganti. Tak boleh kita pisah. Tapi kita nak pisah yang lain boleh. Tapi nak pisah tu, kalau zaman lah ni boleh kita nak pisah. Tak ada siapa nak peduli. Tapi ada ulama pisah. Macam Syekh ni, dia akan pisah hayat. Kitab Baqarah ni, bila datang sebab mana dia akan sebut hayat dulu. Tapi dia ada hujah dia. Kitab lain dia akan sebut kitab apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama-sama. Tapi Syekh dia akan sebut hayat. Sebab apa? Hayat ni kena ada hayat dulu pada yang lain. Dia panggil nisbah ta'akul akal munasabah akal. Itu nanti kalau datang. Dia ada mazhab taraki, dia ada mazhab tanazul. Kalau dia ada mazhab yang letak kudrat iradat tu baru letak hayat di bawah. Dia ada yang meletakkan hayat dulu. Dia ada mazhab taraki dan tanazul. Itu nanti akan datang. Dia tak boleh cerita habis. Baik. Artinya pana, iaitu hilang adanya, kemudian daripada sudah adanya. Ada dia hilang. Ni tak boleh. Tak boleh. Kemudian daripada sudah adanya, kerana jikalau tiada wajib baginya Allah kekal adanya. Jadi kekal adanya, ada zatnya Allah, dan tiada mustahil atasnya atas Allah, pana tentulah boleh hilang adanya. Ada Allah boleh hilang. Dan jikalau boleh hilang adanya Allah, tentulah adanya Allah dan tiadanya Allah itu harus. Apa yang harus? Bersamaan keduanya. Tuhan boleh ada, boleh tiada. Sebab apa? Sebab ada Allah, tak wajib dan boleh hilang. Bila ada Allah tu harus. Macam mana Allah boleh ada dan macam mana dia boleh tiada? Kalau adanya harus, ada dan tiada tu harus, pasti ada yang mengadakan dia. Sebab ada dan tiada ni bersamaan. Macam timbang yang bersamaan. Tiba-tiba ada ni sengit balik ada. Sudah pasti ada sesuatu yang memberatkan, yang menciptakan. Itu nanti akan datang. Tak dia baca nanti payah. Kita sambung depan ni.
InsyaAllah kita akan bahas tentang bersamaan. Ada kita, dengan ada dan tiada ni, kita dulunya bersamaan. Tiba-tiba kita muncul ada, sudah pasti ada yang mengadakan. Kalau tidak, tak wujud kita sebab sama berat di antara ada dan tiada. Kita berhenti. Dan jikalau boleh hilang adanya, tentu adanya dan tiadanya itu harus. Kita berhenti situ. InsyaAllah kita solat maghrib dulu. Lepas ni insyaAllah kita sambung pula. Mudah-mudahan bagi kita majlis ini dapat faham, tak mantapkan lagi ilmu kita dan iman kita dan akidah kita, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa jazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antal wahhab. Allahumma aftah alaina futuhal 'alim wa anshur alaina bi rahmatika ya mu'min. Nas'aluka Allahumma al-khaifin wa inabata al-mukhbitin wa ikhlas al-mumkin wa shukra as-sabirin wa as-siddiqin